14, 15, 16. Dia banyak cerita kisah orang tu, dia cerita pasal iblis dengan Allah. Yang ni iblis ni bila Allah tanya dia jawab. Jawab ni bukan jawab biasa, jawab dengan bantah. Satu sifat perangai yang tak patut kita tiru sebenarnya. Kita pun sama juga. Kalau kita bercakap, anak dia bangkang, anak dia bantah, dia melawan balik, kita pun geram. Tak tahulah kalau perempuan masih seronok juga anak lawan. Tak. Bila kita cakap dengan dia, bagi arahan kat dia, bagi petunjuk kat dia, bagi kerja suruh dia buat, dia tak mau. Dia lawan balik, kita pun marah. Begitulah kisahnya lebih kurang iblis dengan Allah Ta'ala. Bila Allah tanya dia, apa Allah tanya dia? Allah kata, ayat 12, Allah kata, muka surat kiri dalam Quran kan, Allah tanya dia, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Wahai iblis, apa yang halang engkau, apa yang nak ganggu engkau, apa yang kacau engkau ni bila mana aku suruh kau tak mau buat. Aku suruh sujud ke Adam, kau tak mau. Tuan-tuan perempuan yang Allah rahmati sekalian, sujud pada ayat tu bukan mana sujud macam kita sujud solat. Faham tak? Sujud tu bukan sujud solat. Usjudu li Adam bukan sujud solat. Tapi usjudu li Adam maknanya hormat. Tunduk hormat, bukan sujud. Tunduk hormat, memuliakan Adam. Tapi iblis tak mau. Dia kata apa? Ana khairun minhu. Aku terlebih baik daripada Adam. Kan? Dia tak mau, sudahlah. Dia pergi lawan, bangkang pula. Dia kata dia lagi bagus. Tuan-tuan ni Allah rahmati sekalian, perempuan, dalam masalah ni, adakah iblis dia tak solat? Faham tak? Adakah iblis ni dia tak mau solat? Tak kan? Adakah iblis ni dia tak mau puasa? Adakah iblis ni dia tak mau main masjid? Adakah iblis ni dia tak mau mengaji? Apakah iblis ni tak mau zakat? Adakah Allah perintah dia suruh haji, umrah, dia tak mau? Jawapan dia bukan. Allah tak suruh pun dia solat, Allah tak suruh pun dia puasa. Cuma Allah suruh dia hormatkan Adam. Itu saja. Jadi tuan-tuan perempuan ya Allah rahmati sekalian, rupa-rupanya Adam atau iblis ini dia lawan Allah bukan pada sembahyang, bukan pada solat. Satu ilmu yang kadang-kadang orang tak nampak. Yang Allah marah kepada iblis ni bukan pasal dia tak sembahyang, tak. Tapi yang Allah marah iblis, Allah benci iblis, Allah laknat iblis sebab dia tak ada adab. Pasal dia tak reti hormat, dia tak ada akhlak, tak ada apa rasa hormat orang, tak ada. Inilah dosa iblis yang Allah marah sangat. Imtithalan, memberi misal kepada kita sekalian, memberi contoh untuk kita bahawa kita pun sama jugalah. Bila tak reti hormat orang, tak ada akhlak, tak ada adab, inilah benda yang paling Allah marah. Bentuk tak ada adab tu macam-macam lah. Bentuk tak ada adab ni tak semayang, tak puasa, tak mengaji, tak mau baca Quran, tak mau pegang Islam, tak mau ambil hukum hakam. Contohnya, di benda-benda ni yang menyebabkan Allah marah. Di sebalik ibadat tu ada adab yang mana iblis ni tak mau beradab. Kita pun faham, iblis ni dia banyak solat, dia banyak sujud dekat Allah, dia taat Allah banyak.
sehingga dia dilantik, dipilih menjadi ketua segala malaikat sebelum kena laknat. Jadi bukan pasal dia tak solat, tapi kerana dia tak ada adab. Inilah bahayanya. Inilah satu benda yang terlindung dalam amalan manusia. Kalaulah ibadat dia itu tidak memberi akhlak kepada dia, bermakna Allah masih marah dia, Allah masih lagi murka dia. Hadis kursi yang lain yang pernah saya bacakan di ma'had, di pondok, siapakah makhluk atau golongan yang Allah cinta, Allah tak benci? Siapa dia? Antaranya Nabi Habib dalam hadis kursi daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah kata, aku cintakan hamba-Ku yang cintakan Quran. Allah dah habang dah. Aku suka hamba-Ku yang suka Quran, yang baca Quran, yang kaji Quran. Aku cinta dia sebab dia sibuk duk kaji tentang firman-firman ayat-ayat aku. Dia duk kaji pasal sifat-sifat aku, dia duk kaji pasal aku. Dan kita faham pula surah yang paling agung dalam Al-Quran surah apa, tuan-tuan? Surah yang paling agung dalam Al-Quran surah apa? Surah yang paling dahsyat, yang paling tinggi, yang paling mulia dalam semua surah, surah apa? Siapa boleh jawab? Boleh beri awal. Tak boleh awal, tak mau jawab lah. Apa pula boleh awal dengan orang mengaji ni, boleh awal apa? Surah apa, tuan? Surah apa? Saya tak dengar. Dah tua-tua ni bercakap pelan-pelan dah, tak dengar langsung saya. Surah apa yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling utama dalam Al-Quran? Okay. Siapa boleh jawab, boleh balik awal. Sekolah Arab, sekolah Arab Kau Asam dulu macam tu, sekolah Arab Kau Tampang sama juga. Siapa boleh jawab, boleh balik awal. Okay. Baik, saya jawab mana? Kamu nak jawab? Saya jawab lah. Lalu begitu, Tamanah boleh begitu. Saya pergi Tamanah boleh begitu, masjid sampai Kulim pergi begitu juga. Dan sampai ke Jitra begitu juga, sampai pergi mana, pergi Selangor pun begitu juga. Tanya saya jawab, saya tanya saya jawab. Kalau saya jawab tu saya tanya lah. Surah apa paling dahsyat sekali dalam Quran? Jawab dia surah Al-Ikhlas, paling tinggi martabat dia. Sebab dia menceritakan tentang Allah Ta'ala. Sebab itu kita baca nak tidur malam baca 3 kali, baca khatam Quran kan? Sebab itu Nabi kata ke Aisyah, bila kau nak tidur malam kau khatam Quran. Aisyah tanya macam mana nak buat? Nabi kata baca Qul huwallahu ahad, itu 3 kali menyamai satu Quran. Bermakna apa? Surah yang tertinggi walaupun ayat dia 4 ayat je, tapi bila dia cerita pasal Allah Ta'ala, maka dia jadi hukum ataupun ayat surah yang tertinggi, termulia, sebab cerita pasal Allah. Kita pun begitulah. Sebab tu kita tengoklah kita fiqah kan, kita tak amalan, banyak baca surah Qul huwallah kan, buat tahlil Qul huwallah. Malam kemarin kita buat tahlil, malam Jumaat, malam Khamis ada kematian hari Rabu di Penaga sana, kita buat tahlil. Dia minta kita buat tahlil baik kuliah, kita pun buat tahlil. Mereka pun ikutlah kita buat tahlil. Tapi saya buat tahlil passion lain sikit, bukan passion lain, passion lama juga, ada kaedah dia. Tapi kena orang kita jarang-jarang bawa begitu kan. Selalunya orang buat tahlil ni Qul huwallah 3 kali je, tapi saya bawa 11 kali. Tahlil 1 kali. Kita ada potong-potong lah, ada benda yang kita ambil tapi kita lebihkan lain. Habis tu
kuliah mai tanya saya, ustaz, qul Allah betul boleh no? Saya kata boleh tu, ada caranya cara kan. Bila kena qulhu perbanyakkan. Sekarang orang kata tahlil kan, kata pakai qulhu, buat qulhu kan. Jadi qulhu banyak akhir sampai di 11 kali, ada sampai 21 kali qulhu boleh. Lepas tu tahlil bagi banyak, lebih 100 ke 200 ke boleh. Baik, maknanya bila kita buat apa-apa pun kita mulakan dengan qulhu ataupun qul huwallah tu bagi banyak. Solat sunat pun kita baca qul huwallah juga kan. Main sunat ke, tahajud ke, istikharah ke, taubat ke, apa ke, banyak surah-surah tu disuruh oleh ulama. Pasal apa ulama suruh qul huwallah dibaca? Sebab dia surah yang termulia. Kalau surah yang tercantik dalam Quran, surah apa? Ulama kata surah yang tercantik. Ya, surah yang dikira sebagai macam cantiknya Al-Quran itu duduk tang tu. Ulama kata surah yang tercantik ialah suratul Rahman. Surah Ar-Rahman dipanggil Arisul Quran, pengantin Quran. Cantik surah ni. Sebab ni mula dengan Ar-Rahman, sifat Allah Ta'ala. Jadi ni surah-surah pilihan lah kalau nak baca. Surah-surah pilihan kalau nak baca Jumaat, walaupun ada baca surah Kahfi. Satu masjid lagi pula dia beritahu kita, dia beritahu saya, semalam malam Jumaat dia buat 4 benda. Baca Yasin, dia panggil 4 orang imam, 4 orang ambil seorang satu. Yasin baca, lepas tu tahlil, baca doa Yasin, habis tu habis baca Yasin, baca doa Yasin, orang lain ambil. Lepas tu panggil seorang lagi pula, tu imam lain pula baca surah Kahfi pula. Habis Yasin baca Kahfi, habis Kahfi buat tahlil, habis tahlil baca doa. Dia buat begitu pula. Dia kata boleh Ustaz? Dia kata boleh. Pasal apa? Pasal nak hidupkan juga orang ni bagi reti juga baca surah Kahfi. Cuma tak ambil panjang-panjang lah, tak ambil semua. Surah Kahfi yang dibaca tu kita mula ke mana? Saya beri cadangan daripada buat jenazah Ustaz. Saya kata cadangkan baca 10 awal 10 belakang tu. Malam Jumaat semalam JC sampai habis baca Kahfi hak awal dengan hak belakang, 10 awal 10 belakang. Itu baca tahlil, itu buat doa. Daripada mula dah banyak minggu dah. Sebab nak hidupkan bacaan surah Al-Kahfi tu. Ataupun kita tambah balik lagi semalam hari Jumaat contohnya, ataupun hari ni Jumaat ni, mentara tunggu Jumaat lagi, mentara tunggu lohor, tak ada nak buat apa, ambil Al-Quran, dia menengung saja ya kan. Apa dia menung saja, tak buat apa. Menung tengok ikan termenung, tengok orang termenung, ikan tanya siapa yang termenung. Tengok tak buat apa, ambil Quran, baca apa? Baca suratul Rahman. Pasal surah Ar-Rahman ni antara surah yang cantik, yang boleh mencantikkan peribadi seseorang, yang boleh mencantikkan ibadat seseorang, yang boleh bagi diri, akhlak, hati cantik. Surah Ar-Rahman kan. Itu surah-surah pilihan lah. Di samping Al-Kahfi, apa lagi orang rajin baca Kahfi, Yasin nombor 1 orang rajin baca kan. Ada seorang orang tua di petua saya jumpa dia, satu orang tua ni umur 83 tahun, tapi orang lelaki. Tapi saya tengok dia tak macam 83, saya tengok 60 lebih ya. Saya kata teka, dia tahu umur. Saya kata pakcik umur berapa? Dia tahu sak teka berapa. Saya kata makcik 67 lah. Saya kata dah, dia golek kepala. Dah saya berapa, takkan muda lagi, dah 83. Saya kata apa nampak cergah kuat ni, tak nampak sakit pun. Bukan sekali saya nak suruh sakit dah, tapi tak nampak dia laih pun. Tahu laih? Tahu laih? Dah you yang kau tampang sama bahasa dah laih, kami guna laih ke? Kalau you guna laih ya kan lain. Sama tak? Laih tu laih. Tak larat pun. Tapi saya tanya dia umur 83 tapi nampak cergah. Saya kata apa amalan abang saya sama.
Dia kata, Ustaz, amalan dia sejak daripada umur dia 40 atau 40 lebih lah. Dia kata, saya setiap malam sebelum tidur saya baca Yasin, hadiah pahala kat Nabi SAW. Dia tiap malam saya baca Yasin sebelum tidur malam, saya baca Yasin, hadiah pahala kat Nabi SAW, hadiah pahala kat ulama-ulama. Allah bagi saya sihat, mata terang, badan pun kemah, tak nampak laih, tak nampak tak larat, tak ada. Amalan ke tu, amalan ke tu, amalan dia banyak. Dan maka dia ada dia habaq kita. Dia kata, kalau nak saya jadi guni ni, alhamdulillah izin Allah, tiap-tiap malam, tak tidur malam, Yasin hadiah kat Nabi dan semua Nabi-Nabi dan semua ulama-ulama Allah Ta'ala. Masya Allah. Patutlah Allah bagi kehebatan. Ni juga cara nak sembuh penyakit kita. Kan, dengan cara langsung Allah tunjuk kita, suruh kita sebut kat tuan-tuan pagi ni. Amalan dia baca Yasin sekali, hadiah dekat semua, hadiah kat Nabi SAW, pada semua wali-wali Allah dan kekasih-kasih Allah Ta'ala, ulama-ulama semua. Dia amal yang tu sampai hari ni dia kata dia sihat, badan sihat, tak nak sakit apa. 83, tambah yang 83, bukan ke 63, 83. Saya terkejut juga, tapi nampak kuat, mata terang, sergah mangkit tu, semayang pun mangkit elok, tak ada nak tui kata jorok, tak ada nak pegang kelambu, pegang tirai-tirai, tak ada rontunkan kawan, tak ada. Dia mangkit sendiri. Maka amalan dia Yasin tiap-tiap malam, hadiah dekat wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka Yasin nombor 1. Lain surah dia orang baca Al-Kahfi, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Apa lagi surah yang dibaca dulu kan? 5-6 surah yang surah pilihan. Jadi antara surah pilihan yang pendek ialah Qul huwallahu ahad. Maka dia jadi surah yang paling utama, surah paling mulia, sebab dia memberikan, dia menceritakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama jugalah, kalam yang terbaik, sembang yang terbaik, sembang pasal Allah, ingatkan Allah Ta'ala. Kalau sembang tak mau sembang pasal lain, cuba sembang pasal kita dengan Allah, kita dengan agama, kita dengan apa, dengan orang yang nak bawa pada Allah Ta'ala. Kita tak mau sembang pasal lain. Hingga Allah kata apa? Allah kata, orang yang kau cinta ialah orang yang menasihati manusia supaya cintakan aku. Nah, ini orang yang aku sayang, kata Allah Ta'ala. Aku cintakan orang yang pertama tadi, Allah cinta orang yang Quran. Allah cinta orang yang cinta Quran. Satu. Yang kedua, apa lagi yang tak sah ni? Allah cintakan orang yang nasihat orang lain supaya cintakan Allah. Allah sayang dia. Ulama-ulama ni Allah sayang. Sebab Allah sayang ulama, sebab dia perlu nasihat orang. Sembahlah Allah, taatlah Allah, cintakan Allah, sukalah pada Allah. Dia pesan begitu. Di sama kita pun nak bagi Allah kasih kita, nak bagi Allah sayang kita, jom sembang ni, tarik orang, ajak orang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila baik, ini akhlak mulia, akhlak untuk jadikan kita sebagai orang-orang yang terbaik. Jadi kita nak amal lah ni, tuan-tuan. Perempuan tulis, tuan-tuan tulis tu apa benda? Banyak tu. Akhlak-akhlak mulia, amalan-amalan menantikan saat kita kembali balik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi akhlak mulia satu daripada perkara yang terbaik. Mari kita tengok hari ini, pelajaran hari ini kita nak tengok, kita nak kaji satu hadis Nabi SAW daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum
islaman, sebaik-baik orang Islam di kalangan kamu itu ialah ahsinukum akhlaqa. Sebaik-baik daripada orang yang beriman, orang Islam yang terbaik ialah yang baik akhlaknya. Baik, khairukum islaman ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik Muslim, sebaik-baik Islam ialah yang terbaik menjaga akhlak. Batu iblis tadi Allah marah sebab akhlak dia tak jaga. Jadi kalau kan orang terbaik di kalangan kita sekalian, Nabi kata ialah orang jaga akhlak. Sama juga kita nak faham senangnya dalam keluarga kita, ataupun contohnya dalam anak-anak kita, anak-anak tuan-tuan, anak perempuan sekalian, kata 5 orang ke, 3 orang ke, 4 orang ke, dalam ramai-ramai itu yang paling kita suka, hak terbaik bagi kita siapa dia? Jawapan tentulah anak kita yang baik akhlak. Maka yang paling baik akhlak itulah yang paling kita suka. Yang kurang sikit sayang juga, kata sayang juga, tapi lebih dekat mana? Lebih dekat yang jaga akhlak. Tolong kita cakap belok kan, tolong mak dia, tolong ayah dia, tengok mak dia duduk dapur, dia pergi tolong pasal dia reti. Satu benda yang saya suka tambah dalam pengajian kita ni, di mana-mana pun kita ni diarah oleh Allah Ta'ala memberi pendidikan kepada anak-anak cucu. Saya suka tekan bab ni kerana apa? Kerana masalah mak ayah dengan ialah dengan anak-anak. Masalah anak-anak ialah mak ayah. Masalah anak-anak ialah dengan kawan. Paling dahsyatnya lah, ulang balik, masalah mak ayah ialah anak-anak. Masalah anak-anak kita ialah kawan dia. Kawan dia yang kalau tak tahu hala ni payah kita. Baik. Jadi bila masalah kita dengan anak-anak ni, maka sebab tu saya suka bawa perkara ni untuk kita faham balik. Masalah anak kita bukan dia tak pandai dah, bukan dia tak pergi sekolah, bukan dia tak pandai mengaji, bukan dia tak pandai baca. Masalah kita dengan anak-anak ni pasal depa tak ada adab, pasal depa ni tak reti adab. Dia tak pandai apa, tak pandai, macam tak reti nak jaga kelakuan kepada mak ayah dia tak reti. You know? Cuba tengok balik surah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Al-Isra ayat 23. Ni cerita mak dengan anak. Baik, saya ulang balik ayat dia nak. Ayat 23 kita silap saya nak. Allah kata apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Telah Allah tentukan bahawa sembah Allah wajib, jangan sembah lain. Hanya sembah Allah saja, jangan sembah yang lain. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, hanya sembah dia saja. Kemudian apa lagi? Fardu yang kedua, wa bil walidaini ihsana, dan dengan mak ayah kamu kena berbuat baik. Walaupun kita hari ni tuan-tuan perempuan, saya sekali, hari ini kita jadi mak, jadi ayah, tapi kita juga anak pada mak ayah kita. Hari ini kita ada anak cucu, tapi kita hari ini juga, sebelum ni kita jadi anak, kita biasa jadi cucu pada tok wan kita, mak ayah kita jadi anak. Baik, bila mana kita ada anak atau kita jadi anak, Allah habaq dah benda utama paling dahsyat pertama, sembah Allah, jangan sembah lain. Surah Al-Isra ayat 23. Yang kedua, benda yang Allah suruh fardu,
jaga kebaktian, jaga kebaikan untuk mak ayah. Sama hidup mak ayah hidup atau mak ayah dia tak ada, tetap kena jadi anak soleh dekat dia. Tetap kena buat baik kat dia. Apa nak buat? Contohnya tuan, apa nak buat? Bila kita jadi anak ni, sentiasa doakan mak ayah. Hidup atau mati itu tak kira, doa kat mereka. Yang kedua yang paling baik, Nabi kata apa? Sedekah atas nama mereka. Itulah kebaktian. Itulah benda yang dikira berbakti untuk mak ayah. Baik. Allah kata, bila mana aku fardukan kamu sembah aku saja, jangan sembah lain. Dan yang keduanya, hendaklah kau berbakti pada mak ayah kamu dengan kebaktian yang terbaik. Allah kata lagi, ni tengok nak, Allah kata lagi ni, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dan apabila kedua-duanya telah tua, atau salah seorang mereka jadi tua. Allah kata bila mak ayah kita dah tua, dua-duanya tua, atau salah seorangnya dah tua, au kilahuma, salah seorang kedua-duanya ataupun kedua-duanya, kibar, dah tua dah. Pertama, larangan Allah, wala taqul lahuma uff, jangan kata nak ajak anak-anak begitu. Pendidikan kita tidak, mereka takut dia berdosa percuma. Kan kita sayang mereka, tapi kerana bila mereka kurang ajak kita, ketika itu dosa jatuh hati mereka. Lepas tu kita nak kena ajak mereka, takut mereka berdosa. Dosa pertama ni dengan Allah kalau tak salat. Yang kedua, dosa berat kedua dengan mak ayah bila tak taat. Oh, berat. Pertama, jangan kata fala taqul lahuma uff. Yang kata jangan. Yang kedua, wala tanharhuma, jangan jarkah-jarkah. Ni adab ni. Kita diajak macam tu dulu. Mak ayah ajak begitu, pergi sekolah Arab dulu ajak lagu tu. Cakap dengan mak jangan jarkah-jarkah, cakap pelan-pelan. Bila mak dah tua mungkin telinga tak dengar, duk jauh panggil mak. Mak. Tu tak boleh. Sebab dikira jarkah. Kau tahu tu mak duduk dalam rumah, kita kena pergi rapat dekat dia. Pegang dia, mak, panggil elok. Baliklah. Sama ada dia panggil kita panggil dia ke, kita tak boleh angkat suara. Sebab termasuk dalam wala tanharhuma, jangan jarkah dia. Yang ketiga kata Allah, wa qul lahuma qawlan karima, cakap dia elok, guna bahasa dia elok. Ini akhlak mulia yang kita nak kena ajak tiap-tiap diri. Kita tunjuk akhlak mulia kepada anak-anak, dan kita ajak mereka akhlak mulia pada anak cucu, supaya mereka jadi Islam yang terbaik. Sebab Islam terbaik duduk tentang akhlak mulia. Baik, tuan-tuan yang Allah rahmati sekalian. Dan Nabi katalah hadis lain pula, siapa jaga akhlak, pahalanya seolah-olah mendirikan solat malam sepanjang malam. Kan? Kalau contoh kita ni tak boleh maghrib malam, contoh kan, tiba-tiba kita jaga akhlak belah siang, maka darjat pahala kita jaga akhlak ni sama dengan sembahyang malam. Tapi belah siang kita pergi jaga akhlak, malam pergi sembahyang tahajud, lagi tinggi darjat, tak ada siapa boleh potong lah. Belah malam pergi main tahajud, belah siang pergi jaga akhlak bagi elok, maka tak ada siapa boleh teng lah. Tak ada siapa boleh potong kita, pasal darjat tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Maksud pengajian kita ni antaranya ialah darjat tinggi ni, antara yang duk penat bagi tinggi ni ialah jaga akhlak. Jaga akhlak. Akhlak dengan siapa nak jaga? Banyaklah. Akhlak dengan Allah nak kena jaga. Akhlak dengan Nabi SAW nak kena jaga. Akhlak dengan mak ayah wajib kena jaga. Akhlak dengan suami wajib kena jaga.
Akhlak dengan isteri wajib kena jaga. Akhlak dengan anak-anak, akhlak dengan sepupu, akhlak dengan kerabat, kaum kerabat, adik-beradik, akhlak dengan jiran-jiran, akhlak dengan orang ramai, akhlak dengan orang bukan Islam, akhlak dengan binatang. Banyak akhlak nak kena jaga kan? Baik. Jadi sebab tu kita minta daripada Allah Ta'ala. Saya suka bagi tahu benda ni supaya kita doa pada Allah. Dan kita juga nak tekankan masalah ni, nak ajak, nak didik, nak asuh anak-anak kita ni rajin doa dengan doa ni. Baik, doa akhlak. Apa doa akhlak? Doa tengok cermin. Itu doa akhlak tu. Baik, ya Allah, seperti mana kau cantikkan rupa pakaian aku, kau cantikkanlah akhlak aku. Ajak mereka doa ke tu. Kita nak sikat rambut dia pergi sekolah, atau mereka tengah sikat rambut, kita ajak mereka baca doa ni. Mak nak dengar berdoa apa? Ajak mereka. Atau dia boleh baca, suruh dia baca. Kalau tak tengok cermin pun tak apa. Yang kita tak tengok cermin pun tak apa. Nak keluar rumah, dengar anak baca dulu. Ya Allah, seperti mana kau cantikkan rupa pakaian aku, kau cantikkanlah akhlak aku. Supaya apa? Supaya anak cucu kita jadi orang yang sentiasa jaga akhlak. Kerana bila jaga akhlak, Islam dia cukup dahsyat, cukup baik, dan dia seolah-olah pahala bersolat malam bila mana jaga akhlak. Dan Tuhan Allah rahmati sekalian. Baik. Satu daripada akhlak yang kita nak bincang hari ini, tuan-tuan, satu daripada akhlak yang kita nak bincang ni ialah sabar dengan gangguan orang, bersabar dengan gangguan manusia. Dengan jiran, kadang-kadang ada jiran yang tak ubah nak baik kan. Jiran ni kata ulama, jiran kita ni ada 2-3 jenis. Jiran kita ada 2-3 jenis. Pertama, jiran saja, dia panggil hak jiran. Pertama, jiran saja. Jiran saja ni maknanya dia tak kena mengena apa dah. Yang ni jiran kita ni orang kafir, ada adab dengan dia. Jiran dengan orang kafir. Kedua, jiran dengan orang Islam. Yang ketiga, jiran tu dah lah Islam, adik-beradik kita pula. Lagi berat yang tu. Kan? Bahagian-bahagian jiran yang nak jaga adab. Ulang balik satu, jiran yang bukan Islam, tetap ada hak yang kita kena bagi depa. Islam ajak macam tu. Jiran kedua, jiran yang orang Islam. Kita tak kena mengenal dia. Dia bukan adik-beradik kita, tapi dia Islam. Maka sangkut kita dengan dia segi Islam. Kena jaga adab, jaga akhlak, jaga hak. Dan yang ketiga, yang paling payah itu ialah jiran kita itu dahlah orang Islam, adik-beradik kita pula, adik ke, abang ke, sepupu ke, dua sebelah rumah. Dia ada hak dia. Baik. Maka bila hak jiran, bila kita berjiran dengan orang, kita berkawan dengan orang, kita bergaul dengan orang, satu perkara yang kita nak kena ada ialah sabar. Ni. Dan satu perkara yang ada, yang wajib ada pada kita nak bergaul dengan orang ni, sabar. Baik. Sebab orang ni macam-macam passion. Bukan semua sama macam kita. Kan? Hatta bukanlah kat luar rumah, dalam rumah pun lain kepala. Anak 3-4 orang, kepala lain. Dia tak sama, dia punya apa? Dia punya pemikiran dia. Ada nak makan lauk sekor seorang dia, ada hak boleh bagi-bagi, tak apa ambil apa abang setengah sekor kita kepak dua. Ada yang boleh tulang langsung, ada tak mana boleh aku sekor hang untuk makan tulang tu je. Udah, orang makan tulang, dia makan isi. Jelah, ada macam tu. Ada tak kisah langsung, ambil dia makan kuah dengan nasi dengan kuah saja, pun tak apa. Contoh macam-macam. Ya, nah.
Ada yang makan ni dia beraduan, nak kena ada yang nu, nak kena ada yang ni, sayur kena ada, ulam kena ada, kan, gulai kena ada. Hak seorang tu apa ada tak apa, ada gulai dengan telur goreng pun jadi dah. Tak apa, senang kira, senang belah. Macam-macam. Hak dalam rumah pun macam-macam, tambah luang. Sabar. Kan? Dan itulah benda yang ada kat tuan-tuan perempuan pun selama ni telah lama dah bersahabat dengan anak-anak kan. Lama dah. Kalau berimpun ni pasal-pasal kono pai kono ni, kono pai kono ni. Mak sabar ya. Baik, maka membina kesabaran di rumah. Supaya kesabaran tu dibawa keluar sampai diguna dengan jiran-jiran. Cabak banyak. Baik, maka Nabi pesan apa? Rasulullah pesankan sallallahu alaihi wasallam, bila mana engkau nak bergaul dengan orang, tinggikan tahap kesabaranmu. Baik, bila kita nak duduk dengan orang, nak kawan dengan orang, kena penat sabar bagi tinggi. Pasal ramai orang yang kita nak pelihara, nak jaga dan sebagainya. Kata Syekhuna Syekh Abu Hasan Syazuli rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ni antara kata-kata hikmah dia. Dia kata apa? Kalau engkau nak khusyuk ibadat, jauh diri sikit daripada manusia. Bukan suruh jauh terus tak, jauh sikit diri pada manusia, akan dapatlah khusyukmu dalam ibadat. Lu rajin kawan dengan orang banyak-banyak sangat, ibadat tak boleh, pasal sibuk dengan mereka. Kono cerita masalah dia, kono cerita masalah dia, kono. Kita ibadat pun tak sempurna. Tapi bila kita jauh daripada sikit, daripada masalah mereka, kita masalah kita kurang nak teringat tentang masalah orang. Waktu tu baru kita boleh khusyuk ibadat. Ulang balik. Nak khusyuk ibadat, cara dia jauh diri sikit daripada manusia. Tak boleh campur, tak ada campur dia apa sangat. Tak ada kawan sangat. Kawan ada pahat, ada masalah kawan. Takkan pergi masjid, jumpa dengan kawan, dia ajak pergi rehat apa, dia ajak pergi ziarah di rumah dia sat, boleh. Kan? Sebab itu tuan-tuan, ulama Syekh Yusuf Hasani hafizahullah pesan ke saya, dia kata kurangkan dengan manusia supaya kamu tak banyak masalah. Bukan tak boleh kawan tak, jangan salah faham. Dia kata kawan, cuma jangan banyak duduk dengan manusia sampai duduk dengan mereka je lah, sembang berguin banyak-banyak sangat, sehingga ibadatmu dengan Allah terganggu. Kan? Tuan-tuan Allah rahmati sekalian. Jadi terganggu kita ibadat disebabkan manusia. Maka kita nak duduk dengan orang, sabar kena tinggi. Nabi SAW menceritakan bahawa bergaul dengan manusia itu kena bersabar di atas gangguan. Kau senang manusia satu kampung ni macam-macam perangai, macam-macam passion. Apa Nabi kata? Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi kata apa? Seorang mukmin yang bergaul dengan orang ramai dan bersabar dengan gangguan mereka itu, maka dia terlebih baik daripada mukmin yang tak bergaul dengan orang ramai dan tak bersabar dengan mereka itu. Begitu. Maknanya Nabi suruh kita campur dengan orang, cuma bersabar. Nabi kata apa? Ulang balik. Mukmin yang bergaul dengan orang ramai dan bersabar dengan gangguan mereka itu, maka mukmin itu terlebih baik daripada mukmin yang duduk seorang-seorang tak campur orang. Sebab bila tak campur orang, tak ada lah kesabaran kita di atas perangai orang. Dan hadis lain Nabi kata, penyebab masuk syurga kamu ni ialah bila kamu dapat bersabar dengan orang. Tuhan, ya Allah rahmati sekalian.
Sebab tu ilmu tasawuf ni dia bukan ajak kita duduk dalam hutang seorang-seorang. Kan? Ilmu tasawuf dia tak ajak kita lagu tu. Kalau ajak lagu tu, itu satu pandangan salah. Tuan-tuan, satu pandangan salah. Agak-agak tuan-tuan, Nabi Musa AS dia kena hukum daripada Allah untuk jumpa dengan Khidir ni pasal apa? Dihukum oleh Allah supaya dia pergi mengaji dengan Khidir. Bukan dia tu tak tinggi, ilmu dia tinggi, cuma hukuman daripada Allah, adab daripada Allah Ta'ala, suruh dia pergi mengaji dengan satu wali Allah. Dia bukan Nabi, tapi wali Allah, namanya Khidir alaihissalam. Cerita awal dia agak-agak tuan-tuan, pasal apa Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berguru dan mengaji dengan Khidir? Jawapan dia kerana dia menolak untuk duduk dengan orang ramai. Jawapan dia kerana Nabi Musa ni tak mau pergi duduk bergaul dengan kaum-kaum dia. Kisah dia macam mana? Kisah dia apabila dia ni naik ke Bukit Tursina untuk bermunajat dengan Allah, nak bersembang dengan Allah Ta'ala atas Bukit Tursina di Mesir. Ditinggalkan kaum dia di kaki bukit, di satu tempat di bawah. Ditinggalkan kaum dia, dan dia suruh Nabi Harun jaga kaum dia yang ditinggalkan. Dia naik atas, Nabi munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia naik atas, Nabi Musa, Nabi Harun jaga kaum dia. Nabi Harun ni dia, orang tak mau dengar kata dia, walaupun dia Nabi pun, tapi orang tak mau dengar kata. Nabi Musa boleh gegang sikit, orang dengar kata juga. Baik, bila dia naik atas, Nabi Harun jaga kaum dia. Tapi ada seorang yang buat masalah dalam kaum Bani Israel tu. Ada seorang yang bawa masalah, namanya Musa Samiri. Musa juga, Nabi Musa naik jumpa Allah, tinggalkan Nabi Harun untuk jaga kaum dia. Dalam kaum dia ada seorang pengikut Nabi Musa, namanya Musa juga. Dia ni bila Nabi Musa tak ada, dia nak jadi pemimpin. Allahu Akbar. Dia nak jadi ketua. Dia tak mau Nabi Harun jadi ketua, dia nak jadi ketua. Bila nak jadi ketua, dia pun buat satu benda supaya orang ikut dia. Yang jadi ketua ni, bila orang tak mau dengar, pasal apa? Nabi Musa dah kata dekat Nabi Harun, dah kata kaum dia, bila aku tak ada, ikut Harun. Apa dia suruh buat, dia pengganti aku. Tiba-tiba ada seorang nak challenge, nak berebut jawatan pemimpin, nak berebut jawatan ketua, nak berebut jawatan sebagai ketua kabilah atau ketua kaum. Namanya Musa juga. Dia bila nak buat bagi orang ikut dia, dia kena cari satu special. Dia kena cari satu keistimewaan. Maka dia nak buat macam mana nak bagi orang ikut dia. Dia sebelum Nabi Musa ni, dia nak pergi ikut Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa naik ni, Jibril dah turun jumpa Nabi Musa, cerita mai bahawa Allah suruh engkau begini. Engkau tengok Allah tak boleh, tapi kau naik atas bukit, kena naik atas Bukit Tursina, duduk sana sembang dengan Allah Ta'ala. Jibril turun. Musa Samiri ni dia hendak Nabi Musa duduk sembang dengan Nabi Jibril. Maka bila Jibril naik, Nabi Musa pun naik. Jibril naik ke langit, Musa naik atas Bukit Tursina, dia pergi ambil bekas tapak kaki Jibril. Dia pergi ambil debu ataupun pasir yang Jibril pijak, dia ambil, dia genggam, dia tak sebelah sat. Dia pun buat satu patung lembu. Baik, dia buat satu patung anak lembu, Baqarah, anak kepada Baqarah, anak lembu betina. Dua anak lembu, patung yang buat daripada emas. Dia sebab dia ni ada ilmu untuk buat emas. Dia pun buat patung tu, kan, nak suruh ikut dia sembah patung ni, jangan sembah Musa, jangan sembah Allah. Jadi bila dia buat patung, dia pun kata kat kaum dia, inilah Tuhan yang kita nak kena sembah. Kan? Masa tu kaum nak cari Tuhan,
Jadi tengok ada rupanya ada lembu, patung lembu cantik pula, buat benda emas. Ramai kata nak sembah apa Tuhan ni, tak bergerak pun. Musa kata Tuhan kita ada, Tuhan kita Allah Ta'ala. Tapi mereka nak sembah Tuhan yang berupa, maka mereka pun tengok ada kaum yang kata ni lah Tuhan kita nak sembah. Tapi kata sebelum kami sembah tengok Tuhan ni tak hidup pun. Maka Nabi Musa Samiri ni, dia pun ambil tapak kaki, debu tapak kaki Jibril, dia buat dia bagi buat tang hidung, dia buat dengan tanah tu, dia letak di hidung lembu tu, patung tu. Tiba-tiba Allah takdirkan patung lembu ni bergerak. Subhanallah. Sebab Allah nak tengok, nak istirajkan mereka. Jadi dia patung lembu ni bergerak. Bila bergerak, bukan bergerak mana, dia macam bunyi bersin. Dia macam berbunyi. Patung lembu ni macam bunyi macam bunyi lembu lah. Soseng bunyi macam menyawa. Bila patung tu bergerak menyawa, ramai yang sembah kaum tu. Kaum tu ramai yang sembah lembu tu. Dinamakan lembu tu Samiri. Maka Musa Samiri diberi nama atas patung lembu yang dia buat untuk kaum dia sembah. Lepas tu dia pada sembah, Nabi Musa Harun kata jangan sembah Allah, jangan sembah ni bukan Tuhan. Dia pun tak dengar. Dia beralih ikut Musa Samiri juga. Sampai masa Nabi Musa turun tengok kaum dia sembah patung, dia punya marah. Dia pun marah. Bila dia marah, dia kata kaum dia, aku tak mau hampa. Aku tak mau duduk dengan hampa. Hampa kaum yang maksiat. Hampa kaum yang kena laknat sebab sembah patung lembu. Maka dia kata, aku tinggalkan hampa, aku tak mau duduk dengan hampa. Aku takut hampa maksiat banyak sangat, aku tak mau duduk. Dia pun turun. Jibril mengabak ada, Musa, jangan tinggalkan kaum kamu. Kan? Kerana kau telah meninggalkan kaum kamu dan kamu tak bersabar, maka Allah perintahkan kamu untuk berjalan di pantai hingga kau bertemu dengan seorang yang mana dalam raga dia ada ikan yang lompat masuk dalam laut balik, maka bergulah dengan dia. Ini Khidir AS. Ini kisah dia, sebagai kisah Nabi Musa dengan kaum dia yang disebut dalam Al-Quran tentang Bani Israel. Baik, di sini kita faham bahawa Nabi Musa ni Allah takdirkan nak tengok cerita dia bahawa Allah tak suka bila mana kita tinggalkan orang, tak bersabar dengan mereka. Nabi Musa tak sabar sebab dia tak mau sembah Allah, dia tinggalkan kaum dia. Maka Allah kata jangan, hendaklah engkau bersabar dengan kaum kamu. Ayat sabar ni banyak kan? Sabar ni banyak. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayat 43 surah Al-Baqarah. Mai pula surah apa lagi? Surah ayat 200, surah Ali Imran, ayat last sekali untuk amalan nak sabar. Ulama kata apa? Kalau nak tinggikan kesabaran, nak beri sabar, nak terkait dengan Allah lebih kuat, nak sabar, ambil ayat 200 surah Ali Imran, ayat last sekali. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ada apa kali sabar dalam tu? Ulama suruh ambil ayat tu amal dia untuk jadi sabar. Banyak dan ayat sabar dalam Quran ulama kata lebih daripada 90 kali. Merupakan perintah sabar yang paling banyak dalam perintah Allah Ta'ala yang paling banyak dalam Quran. Tuan-tuan yang Allah rahmati sekalian. Baik, Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata mukmin yang terbaik ialah mukmin yang bergaul dengan orang dan bersabar dengan apa yang mereka buat. Lebih baik daripada mukmin yang duduk seorang-seorang, buat ibadat seorang-seorang, tak pergi kacau orang, tak pergi duduk dengan orang. Maka mukmin yang duduk dengan orang terlebih baik lagi. Sebab apa? Dia duduk dengan orang, kena sabar ala adhanihim, di atas cacian, makian, fitnah yang manusia buat. Bila kita duduk dengan orang macam-macam, kita tak tahu pasal pun, tiba-tiba kena. Ya, tuan-tuan, ya Allah rahmati sekalian.
Contohnya mungkin ada, mungkin tak ada. Saya cuba contoh saja. Kan kenuri, kalau dulu-dulu lah kenuri kan. Kita suka apa? Suka dulu ni kenuri ramai-ramai kan. Tunggu kawan ramai-ramai pergi kenuri. Rengkeh bawa siang. Siang pula kena ikat dengan kain. Tak ikat hilang. Siang semua macam warna putih semua kan. Masa kenuri dulu bawa siang ni, dia kalau 3 tingkat, setingkat bergula, 2 tingkat kosong. Oh, pandai oh. Tak siapa? Betul? Betul. Biasa buat tu? Biasa buat tu. Tak biasa orang lelaki kami tak tahu, kami tak buat tu. Orang buat lah dulu ni. Bila pergi kenuri, berengkir ramai-ramai, bawa siang. Bawa siang ada hak buat 3, hak 5 pun ada, tapi 1 je bergula. Hak lagi 4 kosong. Pasal apa buat gitu? Pasal apa? Saya tak tahu ni, tanya. Pasal? Pasal hak bambu nasi, rendang kacang. Kena rendang besar. Apa lagi? Dulu. Apa lagi? Banyak mata dulu. Banyak mata dulu. Rendang besar, rendang kacang, nasi minyak setia dulu. Dah payah masak tu. No? Dan nasi masak ayam boleh lah, nasi ayam kan. Nasi lemak, nasi minyak setia lama-lama ni tak boleh lah. Tak ada orang nak masak lah. No? Baru ni saya rumah abang, abang ipar sama kakak buat kenduri ni kan. Masak setia tu. Dah mereka punya makan tak bangkit. Sampai orang main tak tempat. Nak suruh mangkit, nak ligan mangkit pun dia tak mau mangkit. Tambah lagi. Pasal apa? Buat setia lama-lama kan. Baik. Bila mana kita dulu kan, kita nak pergi kenuri ke mana-mana kan, kita berkerak dengan orang ramai. Ada ketikanya kita pergi kenuri ni, kita salam orang tak mau salam. Kita sembah orang tak mau sembah. Oh, kacau. Kita tak tahu pasal pun. Tak tahu pasal apa. Kemarin dulu sembang elok. Hari ni palih buka kali tak mau salam, tak mau tembang, tak mau bunyi apa, kita langsung heran hati dia. Pasal apa dia ni? Duk tak duk ni beralih muka tengok, tak mau tengok aku ni, pasal apa? Tentu ada benda tak kena. Jadi apa nak buat? Nabi kata sabarlah di atas perbuatan manusia tu. Sabarlah. Kenapa? Kerana kita tak tahu. Yang bila kita tak tahu ke tak tahu ke, panggil manusia ni, yang kena adalah sabar di atas cercaan dan hinaan manusia. Muslim yang sabar ni, Nabi kata dia terbaik daripada Muslim yang tak sabar. Dan Muslim yang bersabar ni atas cercaan manusia, atas apa manusia buat, Nabi kata hadis lain, sabar dengan perbuatan manusia, benda itulah menyebabkan engkau mudah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan yang Allah rahmati sekalian. Baik. Saya tambah sekali semasa berhenti. Sabar ni, bersabar dengan manusia, dapat kebaikan, dapat yang terbaik, dapat apa? Dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Apa kelebihan bersabar dengan manusia? Baik. Tuan, apa kelebihan kita sabar dengan manusia lain? Ulama kata apa? Siapa-siapa yang bersabar dengan orang, jiwanya tenang. Siapa boleh bersabar ni dengan manusia, jiwanya tenang. Jiwa kita serabut ni tuan, pasal apa? Pasal kita sibuk dengan orang. Orang buat apa kita tak, memanglah terasa hati kita, saya pun faham. Tapi jangan duk kisah sangatlah. Kan? Ada Allah yang balas dia. Kalau dia saja nak buat jahat kita, akan ada Allah membalas. Tunggu masa saja. Yang penting kita sabarlah. Yang kita balas ke dia. Akhlak mulia Nabi SAW tidak membayar kejahatan dan kejahatan. Ni panggil Nabi yang paling dahsyat. Orang buat apa pun dia sabar. Dia tak marah, dia tak ambil tindakan yang tak baik. Baik, pertama, apa kelebihan sabar dengan panggil manusia? Pertama, Nabi kata ulama, siapa yang kuat bersabar, jiwanya tenang, ibadatnya khusyuk.
Pertama, jiwa tenang. Kedua, ibadatnya khusyuk. Sabar awak ni. Inilah di kita. Inilah kita sabar dengan orang ni payah. Tapi apa hasilnya? Jiwa tenang. Tak salahkan orang, jiwa tenang. Kan? Nak jadi di syurga lagi. Nabi kata apa? Nabi pernah habaq kat Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi pernah cerita bagaimana seorang wanita yang hidup di Madinah, seorang-seorang di hujung kampung. Nabi kata kat Fatimah, perempuan yang duduk di hujung kampung tu ahli syurga. Fatimah pergi tengok apa dia buat. Tak ada apa dia buat pun. Sampai malam siang tak ada apa. Fatimah duduk dengan dia, punya tengok apa amalan dia. Lah kali Fatimah tak jumpa apa amalan dia. Hingga Fatimah kena tanya, ya wahai sahabat aku main rumah hang ni sebab ayahku bagi Rasulullah beritahu aku engkau calon ahli syurga. Apa yang kau buat? Aku tengok hang tak buat apa, tak ada special apa pun, tak ada zikir banyak-banyak, tak ada Quran banyak-banyak sangat pun, biasa-biasa aja. Hang jawab dia, tak aku biasa aja. Aku hidup macam orang lain biasa-biasa. Sembahyang aku sembahyang. Kan puasa aku puasa. Taklah amalan special pun. Maka Fatimah tanya, apa amal kau yang kau buat selalu? Tentu ada. Tidak takkan ayah pun nak abang kau calon ahli syurga. Perempuan ni kata, tak ada apa yang kau buat kecuali satu je. Apa dia? Perempuan ni kata, aku sentiasa bersabar dengan apa orang buat, dan bila tidur malam aku maafkan semua orang. Allahu Akbar. Aku sabar dengan apa orang buat kat aku, dan bila malam aku maafkan semua, siapa-siapa pun yang aku jumpa, aku kenal aku maafkan semua orang. Nah pun Fatimah balik abadkan Nabi SAW. Nabi pun kata, itulah sebab dia masuk syurga Allah Ta'ala. Dulu pada kamu lagi kena bersabar di atas manusia lain, dan dia maafkan, sanggup maafkan orang yang buat salah dengan dia. Kalau orang tak minta maaf pun dia maafkan. Baik, tuan-tuan Allah Rahmat sekalian. Saya ulang balik, kelebihan bersabar, jiwa tenang, ibadat jadi khusyuk, hati jadi lapang, jiwa jadi tenang. Lagi satu, kelebihan bersabar dengan apa orang buat, doa kita mustajab. Allahu Akbar. Yang ni orang lupa ni. Doa mustajab tu lah. Disebabkan kita ni dapat bersabar di atas kekejian orang lain. Kan ya Allah Rahmat sekalian. Berapa dah tu? 5 dah. 4. Hati tenang, kan? Ibadat khusyuk. Lagi? Apa lagi? 3. 2, 3. Hati tenang, jiwa lapang. Doa mustajab, khusyuk ibadat. Satu lagi, tambah satu lagi dah. Satu lagi, sabar dengan orang ni, meluaskan rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mustajab, rezeki jadi mudah. Hikmah bersabar dengan orang-orang atau dengan sesiapa pun. Ulama dah garis dah 5 kelebihan bersabar. Ulang balik, jiwa tenang, ibadat khusyuk, hati pun lapang, doa mustajab. Yang kelima, rezekinya rezeki yang baik, rezeki yang mudah, mengundang rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Dekat dulu insya-Allah tuan-tuan yang Allah nanti sekalian. Jom kita amalkan sama-sama. Antaranya kita bersabar banyak dan minta Allah beri kesabaran kepada kita. Menurut kita bersabar, sabar itu menyebabkan kita masuk jadi golongan Islam yang terbaik, dan sabar jadi kita hamba Allah yang dapat syurga dengan mudah dan senangnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.